Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat petang, Cikgu. Ya, selamat petang. Cikgu mic tak kuat. Tak kuat mic. Okey, boleh dengar? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey, jelas ya? Fikir dah record ke? Okay, baiklah. Baiklah, kami akan memulakan sesi wawancara kita sekarang. Okay, sebelum tu cikgu, untuk pengetahuan cikgu, sesi wawancara ini akan direkodkan demi rujukan kami untuk tugasan kami. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada cikgu, kepada guru jemputan kita iaitu Cikgu Zul dan juga rakan-rakan. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu sudi untuk meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini untuk menjalani sesi wawancara bersama guru. Tanpa membuang masa, saya teruskan dengan soalan saya pertama. Boleh tak Cikgu sendiri ceritakan tentang latar belakang Cikgu dalam dunia pendidikan? Sebelum tu saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera semula. Terima kasih kerana menjemput saya dalam program ni. Ini dengan latar belakang saya. Saya dilahirkan pada 14 Oktober 1964 di Bandar Seri Bengawan, Brunei. Saya mendapat pendidikan iktisad lah, saya sebut iktisad tu tak payahlah SPM semua. Di mata perguruan Tengku Puan Afzan pada tahun 1984-86. Okay. Kemudian saya dah dipostingkan di sekolah rendah di SK Ganda, agak pernah lama juga di Lintan, Lintan Perak. Kemudian ditukar ke SK Hitam, itu sekolah kampung sendiri. Okay. Kemudian dipindahkan ke Ipoh di SK Panglima Kinta, dan kemudian saya sambung belajar mengambil diploma pendidikan khas di Mata Perguruan Sultan Abdul Halim. Kemudian saya ditempatkan di Sekolah Menengah Saint Michael 1997 sehingga 2019, iaitu 22 tahun di Sekolah Menengah Saint Michael. Kemudian saya terusnya melanjutkan lagi pelajaran di Open University. Okay. Dan kemudian saya telah dipostingkan di ACS sehingga ke hari ini. Pengalaman mengajar sehingga ini 35 tahun dan saya ada 2 tahun je lagi untuk berkhidmat. Total 37 tahun. Itu saja. Okey, saya akan teruskan dengan soalan yang kedua. Bolehkah, Cikgu? Ya, silakan. Okey. Bolehkah Cikgu berkongsi apa yang membuatkan Cikgu ada keinginan untuk menjadi seorang guru? Baik. Saya mula keinginan tu wujudlah semasa saya di sekolah rendah. Bila sekumpulan guru pelatih datang ke sekolah saya tu. Jadi minat saya tengok cikgu tu ialah budak kampung kan, tak ada profession lain yang ada masa tu. Jadi saya tertariklah dengan profession ni. Kemudian bila saya sekolah menengah dan selepas sekolah menengah saya dah berkhidmat dengan sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur, syarikat Sapura Holding. Kemudian masa tu minat saya pada guru semakin kurang, semakin kurang. Kerana saya seronok bekerja dengan syarikat. Lepas tu kebetulan saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Tengku Abdul Afzan ketika saya berkhidmat tu. Masa tu hati saya berbelah bagilah 50-50.
Apatah lagi bila manager di sana dapat tahu saya dapat tawaran, ada 3 manager di sana nak ambil saya, iaitu manager di bahagian pentadbiran, di bahagian kilang dan di bahagian kewangan. Dan mereka kata janganlah jadi cikgu kerana mereka contohkan cikgu mereka pun dari dulu cikgu sampai sekarang cikgu. Tapi yang menyebabkan saya teruskan juga teruskan niat untuk jadi guru ni kerana desakan ibu bapa lah. Ya, ibu bapa saya yang bersungguh-sungguh mengaturkan perjalanan saya ke maktab sana ya. Jadi saya akur dengan permintaan ibu bapa dan alhamdulillah mana yang dirancang ibu bapa tu baik bagi saya. Sekiranya saya terus berada di syarikat tu, saya rasa hari ni saya dah apa kata VSS lah, berhenti kerana syarikat swasta selalu kata buang orang dan sebagainya lah. So saya alhamdulillah lah kerana ikut nasihat ibu bapa, saya berkejaya sehingga hari ni. Jadi sikit sebanyak sebab saya mengambil latihan ihtisas di maktab perguruan dan pengalaman mengajar, minat tu datang dengan sendirinya. Ya. Okay, terima kasih atas perkongsiannya, menarik. Ya. Tiada mic, Fikri. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh. Okey, Tadi tak boleh. ada. Okey. Saya sambung soalan yang seterusnya, boleh tak cikgu? Ya, silakan. Okey. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Yang perlu ada dalam diri seseorang cikgu itu. Maaf kurang jelas ya. Okey, saya ulang Apakah, boleh dengar, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Baik. Saya faham. Okey. Saya boleh tangkap soalan tu. Boleh Faizatul Fikri ya. Betul cikgu. Boleh saya boleh faham. Okey, saya cuba jawablah ya. Maksudnya mungkin persoalan begini ciri-ciri kepribadian seorang guru yang berjaya, betul? Betul cikgu, betul. Saya dengar berjaya di ujung tu. Okeylah, jadi antara ciri-cirinya daripada pengalaman saya lah, untuk jadi seorang guru yang berjaya ni dia mesti ada kesungguhan dalam kerja dan dalam menyelesaikan tugas yang diberi sama ada oleh pihak sekolah ataupun daripada pihak kementerian, jabatan yang diamanahkan pada kita, mesti ada kesungguhan. Dengan ada rasa kesungguhan ni, kita akan cuba menyelesaikan kerja atau amanah yang telah diberikan kita. Bukannya kerja mengajar saja. Bila you pergi sekolah nanti akan dapatlah, bukan mengajar saja, tapi kerja-kerja yang bukan mengajar pun ada. Ya, yang terpaksa kita pikul. Kemudian kita mesti kreatif dalam nak buat satu kerja yang diberi tu, kita mesti pandai. Dan kita ada kreativiti yang tinggi lah. Nak menyelesaikan masalah ke ataupun nak buat satu reka bentuk dan sebagainya, tengoklah kerja yang kita beri itu penting. Supaya satu lagi dalam PDP juga perlu ada kreativiti seorang guru, kerana dengan kreativiti itu dapat menarik minat pelajar dalam PDP kita dan seterusnya boleh mencapai objektif yang kita sasarkan. Dan selain itu keazaman perlu ada juga dalam untuk melunaskan tanggungjawab yang kita beri itu. Walaupun menghadapi berbagai masalah, dengan ada keazaman yang tinggi, saya percaya segala masalah yang kita hadapi itu dapat diatasi. Dan satu lagi perkara yang agak penting juga ni, empati. Empati terhadap kehidupan atau latar belakang pelajar kita atau klien kita. Ini penting kerana pengalaman saya pada mula saya ingat semua pelajar hidup sama je dengan sama lain. Ada ibu bapa,
tinggal bersama dan sebagainya. Tapi pada satu tahun tu saya berhadapan dengan seorang pelajar, dia tinggal seorang-seorang, ya, tinggal seorang-seorang. Ibu bapa di luar negeri, dia hanya tinggal sewa rumah berhadapan dengan satu restoran. So ibu bapa dia cuma bagi duit saja dan dia makan minumnya di restoran tu. Itulah kehidupan dia seharian, ya, tanpa dapat kasih sayang ibu bapa, tapi dapat bantuan kewangan tak ada masalah lah, tapi masalah itu. Jadi bila dia datang ke sekolah, kita dapati pelajar ni membawa masalah, membawa masalah kerana dia tidak dapat bimbingan dan kasih sayang daripada ibu bapa, so watak dia berlainan dengan pelajar lain. Jadi itu faktor penting, empati tu kita kena tahu. Kena tahu latar belakang mereka macam mana. Kita tak boleh ingat semua pelajar sama, ada ibu bapa tinggal bersama, tak. Kita kena tengok tu semua. Dan ada lagi banyak-banyak masalah kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya kan. Satu lagi masalah saya, ada pelajar tu dia nak datang sekolah selalu lewat. Jadi saya lihat rupanya dia berkongsi basikal dengan abang dia. Dia sesi petang, abang dia sekolah pagi, dia terpaksa tunggu abang dia balik baru dia pergi sekolah. Jadi itu kita kena fikirlah, ya, jangan kita terus menenda pelajar, kerana kita kena tengok latar belakang dia. Okey, selain itu memaafkan, ya, memaafkan dia penting juga untuk kita berjaya. Kita sentiasa memaafkan. Seperti pelajar-pelajar kita, mungkin ada terlengkah dengan rakan sejawat ke atau pentadbir, kita sentiasa ada unsur memaafkan, saling memaafkan. Kalau kita tak ada rasa saling maaf-maafi ni akan mewujudkan ketegangan di tempat kerja. Sebenarnya tak akan mengganggu lah kita punya prestasi kerja lah. Biasa ada banyak lagi lah kalau kita nak cerita pasal ciri-ciri kepribadian seorang guru yang berjaya ni. Itu antara yang boleh saya beri. Okey, Faizutul Fikri, Pak boleh terima Okey, sama. Okey, jelas dah suara. Tadi tak jelas. Okey, baiklah. Selamat malam cikgu. Saya ucapkan saya ada soalan yang hendak ditanya kepada cikgu. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum nak masuk dalam bidang perguruan itu? Baik, terima kasih Nurul Sazrain. Nurul Sazrain. Okey, sebelum masuk perguruan, apakah ciri kepribadian guru sebelum masuk ke bidang perguruan ni? Yang penting sekali minat lah, seperti yang berlaku kat saya tu, saya tak ada minat mulanya. Minat saya di awal usia tu lagi, tapi kemudian minat tu hilang, tapi dapat dipupuk balik ada. Tapi sebaiknya kita ada minat tu dulu. Itu yang penting. Dan bukanlah ini satu profession terakhir. Selalunya setengahnya menjadikan perguruan ni profession terakhir, kan. Tapi saya rasa sekarang tak. Sekarang ni profession ni dah menjadi buruan, rebutan. Masa zaman saya tu dia profession terakhir. Sebab masa dulu orang lebih suka bekerja dengan syarikat swasta berbanding dengan kerja dengan kerajaan. Tapi hari ini terbalik. Ramai yang sanggup bekerja dengan pihak kerajaan walaupun jawatan rendah, tapi asal dengan kerajaan. Jadi itulah keadaan kita berbeza. Jadi minat tu penting. Kena ada juga minat. Kemudian satu lagi ialah mempunyai potensi diri untuk menjadi pendidik yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Potensi diri ni, ini yang penting. Kalau kita selain berminat, kita ada potensi untuk mendidik orang lain dan membawa orang lain kepada kebaikan. Itu niat kena ada lah. Bukan sekadar kita nak masuk bidang ni sekadar nak cari pendapatan. Itu mungkin faktor-faktor yang ke belakang. Dan satu lagi ialah sekarang ni kita perlukan juga seorang pendidik yang berpendidikan tinggi. Sebab sekarang ni kelayakan nak masuk perguruan ni memerlukan pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan yang baik dari segi SPM, STPM ataupun kelulusan lain.
seperti IPG IPG dia nakkan pelajar SPM yang mendapat grade yang baik. Kalau saya dulu masuk maktab keputusan tak baik, sederhana je. Masa tu maktab pun sijil aja lah, masa saya zaman saya sijil, sekarang dah ijazah. So itu menunjukkan untuk jadi seorang guru mesti ada kelayakan tinggi, dan kajian telah naikkan so guru mesti, syarat untuk jadi seorang guru mesti ada ijazah. Tidak ada lagi yang sijil ke diploma Macam zaman saya dulu memang ada diploma, ada sijil. Lepas tu pelan-pelan belajar untuk meningkatkan taraf kelayakan, kita belajar sendiri. Jadi itulah antara yang boleh saya berikan sebelum jadi guru tu. Itu antara ciri-ciri yang perlu ada lah. Terima kasih Cikgu di atas perkongsian tersebut. Baik, sama. Saya ada soalan cikgu. Boleh saya teruskan ke? Ya, silakan. Okey. Soalan saya, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Soalan dia kisah-kisah sifat, ciri, kepribadian lebih kurang sama soalan ni. Tak apa, saya cuba Dia juga lebih kepada macam personality. Ya. Personality, sifat dan ciri-ciri seorang guru yang unggul yang penting sekali dia sabar yang tinggi kena ada sabar yang tinggi, kerana cabaran dalam dunia pendidikan semakin hari semakin mencabar. So sebagai seorang guru kena sabarlah untuk menghadapi apa saja cabaran yang datang daripada pelajar, daripada ibu bapa, daripada masyarakat, dan hari ini adalah satu daripada netizen. Ini juga seperti yang kita tengok isu baru ni, pelajar duduk atas lantai pun dah jadi isu. Kan? Jadi kena sabarlah sebagai seorang guru dalam dunia yang makin maju ni. Kemudian mesti ada mesra dengan warga sekolah. Maksud warga sekolah ni termasuklah rakan sejawat, pelajar, kaki tangan sekolah. Mesti ada mesra dengan mereka. Sebab minta maaf lah, saya dari pengalaman saya hadapi praktikal, guru praktikal daripada USI bukan minta maaf lah yang sebelum ni. Dari aspek mesra ni kurang. Mereka datang untuk praktikal di sekolah saya masa tu, di sekolah St. Michael mereka hanya bermesra dengan guru pembimbing saja. Dengan guru yang tidak ada berkaitan mereka tidak mesra. Jadi itu saya rasa kurang baik. Jadi saya nasihat pada anda semua yang akan keluar praktikal nanti, tak silap saya, sudah kan? Akan keluar. Cuba ambil nasihat saya ni, kita kalau boleh masuk ke sekolah, mana-mana sekolah, mesra dengan semua warga sekolah. Tak kira cikgu tu terlibat dengan kita ke tidak. Itu boleh menambahkan lagi kita punya confidence kita, menambahkan lagi kita punya potensi kita untuk bekerja di satu tempat tu. Kemudian satu lagi yang kesediaan mendengar kritikan daripada sama ada guru senior ke ataupun guru yang selabel kita pun, kita kena sedia mendengar. Ini penting. Sebab kadang-kadang sifat ini, ego kita, kadang-kadang kita tak boleh terima teguran ini akan mendatangkan masalah. Selain itu kita kena rajin, berdedikasi dan sebagainya lah. Itu semua nilai-nilai yang positif yang perlu diamalkan oleh seorang guru supaya dia lebih menambah baikkan lagi dia punya sifat dan potensi diri dia. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih.
Okey, cikgu untuk soalan seterusnya. Ya. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Tidak sepatut pula kan, tadi yang patut kan. Mm-mm. Okey, ini dia punya negatif lah dari segi tu. Yang penting sekali ialah masa. Seorang guru dia kena pentingkan masa, terutama bila kita dah bekerja ni, kita kena masuk kelas tu tepat pada masa dia. Kerana kalau kita tak menentukan masa, lambat masuk kelas, pelajar-pelajar hari ni tak boleh duduk diam. Ya, kalau you selambat masuk kelas, pelajar akan bergaduh dan sebagainya, so cikgu kena dipertanggungjawabkan. Jadi sifat tidak menentukan masa ni perlulah dikikiskan. Itu juga hadir ke sekolah. Kena hadir pada masanya. Tapi saya rasa hari ni tak ada masalah, kita ada thumbprint. Kalau zaman saya dulu cuma tulis nama je, masa tu boleh lah. Boleh lewat, boleh apa semua. Tapi sekarang tak boleh. Tapi tak kisahlah, ada thumbprint ke tak ada thumbprint pun, memang sifat mementingkan masa tu penting. Kemudian tidak komited pada tugas. Ada cikgu yang tidak komited pada tugas, contohnya dia tak buat RPH. Ni penting ni cikgu cikgu boleh bagi cikgu RPH ni. Pengalaman saya ada cikgu yang dah jadi cikgu pun tak buat RPH. Sedangkan RPH ni lah penting dalam tugasan kita, dan RPH ni lah yang akan membukti yang kita buat kerja. Ini yang kena bagi komited pada RPH dan juga komited kepada sukatan pelajaran, ikut sukatan pelajaran, mengajar ikut sukatan pelajaran. Yang kita belajar di universiti, kita kena tunjukkan komited kita bila kita bekerja. Yang tu satu lagi mengamalkan sikap negatif. Ini agak sensitif tu kalau nak ceritakan. Sebenarnya kita lihat berita-berita yang keluar dalam saya dua ni, dia ada guru yang melakukan perkara-perkara negatif pada pelajar, pelajar perempuan dan sebagainya, hubungan yang tak baik lah. Yang itu cuba kita kena elakkan. Terutama ialah mungkin cikgu perempuan kurang lah, cikgu lelaki tu banyak kes, cikgu lelaki yang banyak terbabit dengan perkara tu. Jadi itu patut yang sifat-sifat yang tak patut kita lakukan, lalu kita hindarkan lah. Saya rasa itu sajalah yang saya beri. Selain pada banyak lagi contoh, kena bagi contoh-contoh yang baik pada pelajar. Kadang-kadang kita tunjuk secara tak langsung, kita ingat kita beri contoh yang baik, tapi sebenarnya dia secara langsung kita beri tunjuk contoh yang tak baik. Contohnya dari segi berpakaian, fashion rambut. Saya perhatikan cikgu lelaki, dia menggunakan fashion rambut yang fashion sekarang kan. Dari segi disiplin tak boleh. Kita tegur pelajar tak boleh rambut macam ni. Tapi tengok cikgu buat macam tu. Yang apa panggil hawk ke apa dia. Saya terlibat, saya langsung dengan masalah disiplin rambut pelajar ni. Saya bersalah jadinya. Bila saya tegur pelajar tak boleh macam ni, tapi ada cikgu macam ni. Pakai rambut dia macam tu. Itulah cikgu-cikgu sekarang lah, yang muda-muda ni, yang cikgu dulu dia tak ada lah. Jadi itu yang saya perhatikan, itu dengan dari segi perempuan, sebab tu dari segi pakaian lah. Okey, segi pakaian tu kena jaga juga. Tak perlu berpakaian yang mencolok mata lah. Dia pengalaman saya, ada seorang guru di sekolah saya, dia cikgu perempuan, pakai pakaian sopan tapi agak ketat. Apa jadi kat dia? Satu hari pelajar di sekolah lelaki, pelajar tu tak boleh tahan tengok dia. Jadi satu hari dia ambil kesempatan, dia tunggu cikgu di satu lorong yang sunyi laluan. Dia peluk cikgu tu. Cikgu tu menjerit lah. Jadi tak tahulah, kita okeylah, pelajar tu salah. Tapi ada salah di aspek daripada guru tu ada salah juga. Jadi perkara ni boleh dielakkan kalau kita berpakaian sopan. Saya harap saya dah tegur lagi perempuan sana, fair. Okey? Terima kasih cikgu. Ya. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Manisa. Baik cikgu, pertama sekali saya nak minta maaf sebab tak dapat on camera disebabkan masalah lain. Okey, soalan yang saya nak kemukakan kepada cikgu adalah
Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Okey, harapan saya ya. Ya, cikgu. Okey. Harapan saya guru-guru baru ni lah ya, guru-guru baru supaya sentiasa membinakan hubungan interpersonal ya, bagi mewujudkan kesepahaman dan rasa saling percaya mencari dengan pelajar. Kita ada hubungan dengan pelajar tu penting. Kadang-kadang kita ingat pelajar tu tak tahu apa kita tahu. Ni tak boleh Kita anggap macam kawan lah, senang cakap dengan kawan. Bila kita ada hubungan interpersonal dengan pelajar, memudahkan kerja kita. Kita percaya kat mereka Kemudian tadi saya tegur tadi, menjaga personaliti sebagai seorang guru saya tegur dari segi pakaian, dari segi pertuturan saya tambah pertuturan, tingkah laku kerana masyarakat akan lihat kita ni dari aspek personaliti kita. Personaliti kita. Kalau dulu kita image personaliti guru ni masyarakat boleh tahu. Tak payah cakap kita cikgu pun mereka tahu kita cikgu. Sebab dia tahu kita punya personaliti. Tapi hari ni saya lihat cikgu dah macam artis. Dah macam artis. Susah nak bezakan itu tak tahu itu pengaruh daripada media sosial dan sebagainya lah. Tapi walau mana pun kekemasan tu penting kekemasan tu penting dalam kita memenuhi, menjaga perwatakan kita atau personaliti kita sebagai seorang guru Okey, ada cikgu TikTok dia Ida Kamila, dia kata cikgu TikTok. Itu pun kena jaga juga, jadi isu juga sekarang. Cikgu gunakan image TikTok. Boleh TikTok, saya rasa boleh, tapi biar yang cara yang dibenarkan, yang sopan lah. Kalau menari terkinja-kinja, pelajar tengok pun dia tak respect kita tau. Pelajar ni kita tak boleh terlalu close sangat dengan dia. Tapi kadang-kadang kita perlu mereka hormat kita juga. Tapi kalau kita ber-TikTok, image kita pun jatuh, itu yang jadi masalah juga pada kita saya rasa itulah harapan saya supaya satu lagi yang saya harap satu lagi guru-guru baru bila dah keluar nanti sentiasa tambah nilai diri. Saya buat analogi beginilah seorang guru ni umpama macam mekanik kereta, enjin jadi kita tahu enjin semakin lama semakin up to date. Okey, mekanik yang lama tak boleh repair kereta baru yang semakin canggih, semakin teknologinya makin tinggi kan. Jadi mekanik tu kalau dia nak teruskan career sebagai mekanik, dia kena tambah nilai diri dia. Dia kena belajar sistem-sistem enjin yang baru dia boleh teruskan mekanik. Begitu juga cikgu. Macam saya dulu, apa yang saya belajar di Matap 20 tahun dulu tak boleh pakai sekarang. Semua dah berubah. Sentiasa berubah. Jadi saya kena belajar. Itu sebabnya isu, salah satu isu guru bersarawal. Guru bersarawal salah satu isunya lah di sinilah. Guru tu tak ada tambah nilai, dia tak boleh ikut teknologi yang berkembang dengan pesat ni. Kita ada tengok EE macam-macam, EE belajar semua nak isi cara komputer. RPH pun sekarang ni dah pakai CIDS panggil. RPH dibuat melalui gunakan online. Online di mana RPH kita tu dapat dimonitor oleh PPD, jabatan dan kementerian. Bukan selain daripada sekolah. Jadi cikgu-cikgu ni tak mampu nak layan benda ni, dia ambil pilihan bersarawal. Jadi saya harap cikgu ni yang baru nak keluar mungkin 30 tahun macam saya dah hujung lah, 35 tahun. Tinggal 2 tahun lagi tak adalah masalah sangat. Tapi awak ni semua baru nak keluar, perlu ada tambah nilai dari masa ke semasa. Jangan gaji je DG naik. DG naik tapi kualiti kerja tak naik. Ini yang tak betul kan. DG akan naik automatik kan. DG 41, 44, 48, 52 dan seterusnya. Dia akan naik sampai masa time base. Tapi kalau kita dah DG dah naik, sepatutnya nilai kita pun naik.
saya tak nak lah, ni pun ada juga pengalaman saya lah, 30 tahun banyak pengalaman. Ada seorang guru DG48 dalam mesyuarat disiplin mengadu masalah kelas kontrol. Boleh patut lah. DG48 tak boleh kontrol kelas. Kan? Jadi saya rasa satu yang something wrong lah. Kan? Dia dah 48 tak boleh kontrol kelas. Masa praktikal tu boleh dia kontrol kelas. Kalau praktikal tak boleh kontrol kelas, tentu fail, right? Mesti fail kan. Tapi ngapa dah 48 ni tak nak kontrol kelas? Itu menunjukkan dia committed pertugasan dia makin kurang. Jadi saya harap guru-guru yang baru ni sentiasalah tambah nilai diri dalam dunia yang penuh mencabar ni. Semakin lagi pelajar kita semakin lama semakin makin matang, makin berpengetahuan melebih pada kita. Okay, saya rasa itu saja harapan saya lah pada generasi baru guru ni. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Saya harap dapat membantu lah. Okey cikgu, untuk soalan seterusnya, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Insan guru profesional Okey, sebelum saya bagi nasihat ni tentang profesional bila kita kata guru profesional ni, sebenarnya dulu guru bukan profesional. Kerana jawatan guru boleh digantikan oleh guru sementara yang tidak ada kelulusan kan. Dulu kan. Sebab guru tak panggil profesional dulu. Kalau banding doktor yes profesional. Sebab bila doktor tu tak ada, tak boleh ganti dengan orang yang tidak ada latihan. Tapi sekarang ni tahap guru dah dinaikkan ke profesional, di mana kalau nak ambil guru sementara pun dia perlukan guru yang ada latihan. Itu yang maksud pada yang saya faham lah tentang profesional ni. Okey, nasihat. Tadi harapannya nasihat lebih kurang sama kot. Okey, tak apa. Nasihat saya tadilah tanggungjawab dalam menjalankan tugas kerana amanah yang diberi, bukan kerana duit semata-mata. Itu yang saya ulas tadi lah. Jadi tunaikan amanah yang telah diberi sebaik mungkin, demi untuk anak bangsa kita, dan kerana Tuhan lah, kerana Allah kita berkhidmat ni, bukan kerana wang atau bukan kerana orang, atau bukan kerana ketua jabatan kita. Sebab saya nak kongsi sikit pengalaman saya ajar PJ, saya option PJ. Kalau saya lihat lah, kalau awak pun sama kot, misal awak belajar dulu, macam mana PJ yang cikgu-cikgu awak ajar, kan? Kebanyakannya lah tidak ikut syllabus kan. Ingat saya tak payah cakap lah ni sebab dirakam jadi itulah saya minta kerja kerana Allah Ta'ala, ikut apa yang diarahkan, amanah lah yang penting. Okey, itu saja nasihat saya. Semoga dapat membantu ataupun dapat jadikan panduan untuk anda semua. Terima kasih cikgu. Ya. Okey, baiklah, saya ada soalan nak tanya. Adakah cikgu juga ada terapkan ciri kepribadian diri cikgu kepada murid, terutamanya di dalam kelas? Ciri yang saya sebut tadi. Ya, betul. Saya baru tadi, kelas saya tadi, saya nasihat pada kelas yang lemah tu. Saya jaga kelas lemah tingkatan 2. Saya terapkan supaya mereka sentiasa ubah diri mereka. Jangan terus berada dalam kelas ni. Saya nak dia berada di form 3, mesti bertukar kelas ke kelas yang baik. Tadi saya nasihatkan pelajar saya supaya, sebab saya tengok mereka macam tak nak berubah. Mereka selesa di kelas yang lemah tu. Sebab di sekolah saya dia ada streaming. Jadi saya minta mereka ubah diri supaya tidak berada di kelas rendah, kelas yang lemah, dan di form 3 nanti mesti berada di kelas yang lebih baik. Dengan syarat dia kenalah ubah diri sendiri dan
tingkatkan pembelajaran mereka. Itu yang saya kata tambah nilai tadi. So saya minta pelajar-pelajar tu tambah nilai dalam diri sendiri untuk kemajuan pelajaran mereka. Dan lain-lain adalah pengalaman banyak lah kita tadi yang saya kata baru saya beritahu. Okey, baiklah cikgu. Kita dah sampai kepada penghujung sesi wawancara kita. Okey, untuk soalan terakhir, cikgu ada apa-apa lagi tak kata-kata terakhir yang cikgu nak berikan kepada kami, bakal cikgu pada masa akan datang? Kata-kata terakhir saya bagi dalam bentuk ni apa, gurindam. Saya baca gurindam Gurindam daripada Mas Adiki. Saya ada buku Mas Adiki ni. Okeylah saya baca berangkat lah Guru sejati tajuk guru sejati. Guru sejati muhasabah diri, bijak bertindak dan berdikari. Guru sejati senyum mesra, sentiasa menggunakan budi bicara. Guru senyuman dipapar menawan hati, tutur katanya penuh bererti. Guru sejati tekun bekerja, ada wawasan semangat wajah. Guru sejati guru berkualiti, gigih mengajar sepenuh hati. Guru sejati berhati murni, sihat sejahtera, hidup harmoni. Tidak mudah berkata tidak, sentiasa berusaha terus bertindak. Jika menghadapi sebarang masalah, guru sejati tak pernah mengalah. Rela berkorban apa saja, kurang bercakap, banyak bekerja. Guru sejati baik hati, berasa belas, menaruh simpati. Guru sejati bijak berbicara, hidup berbakti, jadilah juara. Guru sejati umpama lebah, menebar ilmu, sabar dan tabah. Saya rasa gurindam ni sebagai conclusion di apa yang saya terangkan pada anda semua. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu atas gurindam yang diberikan. Sangat indah maksud dia. Sebelum kita tamatkan sesi wawancara ni, boleh tak kita nak tangkap gambar sebelum kita habis? Ya, boleh. Boleh. Siapa screenshot? Kami siapa tangkap? Saya boleh. Okey, Marisa kan? 1, 2, 3. Say cheese. Yang dua 1, 2, 3. Say cheese. Okay. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu pada sesi wawancara kita pada kali ini. InsyaAllah mungkin akan datang kita akan berjumpa lagi. Okey, sama-sama dari saya dan saya harap anda semua maju jaya dan tamat dalam pengajian dan seterusnya menjadi seorang guru yang sejati. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Tahniah everybody. Yeay, alhamdulillah. Jadi sekarang kita nak buat apa?